Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran pada hari ini, iaitu kita belajar berkaitan dengan pendidikan akhlak darjah 2, yang di mana kita akan sambung lagi pembelajaran berkaitan dengan bab yang ke-6, iaitu adab di dalam majlis ilmu. Jadi murid-murid semua boleh rujuk di dalam kitab akhlak darjah 2 pada muka surat 27 dan muka surat 28. Kerana daripada muka surat ini tersebut kita akan belajar berdasarkan di dalamnya. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita dah belajar pada sebelum-sebelum ini. Di mana pada pembelajaran yang lepas kita dah belajar 3 perkara. Yang pertama, pengertian majlis ilmu. Yang kedua, adab-adab berada di majlis ilmu. Dan yang ketiga, faedah-faedah beradab di dalam majlis ilmu. Jadi daripada 3 perkara ini, Ustaz berharap kepada anda semua dapat kenal dan juga dapat faham dan seeloknya dapat amalkan apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua berkaitan dengan 3 perkara ini. Sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada yang pertama, rujuk kitab akhlak darjah 2 pada muka surat 25 dan muka surat 26, ataupun boleh tengok pada rujukan internet, iaitu Ustaz uploadkan video nota sebelum-sebelum ini di dalam YouTube. Link videonya boleh tengok dekat bawah ini. Di mana dekat bawah tu tersebut di bahagian description ada link-link nota video nota berkaitan dengan bab yang kelima ini. Baiklah. Setelah kita dah belajar apa yang Ustaz ceritakan kepada anda semua pada bahagian ulang kaji tersebut, pada hari ini kita akan belajar berkaitan apakah dia kelebihan sekiranya anda menuntut ilmu dan apakah akibatnya sekiranya anda tidak beradab berada di majlis ilmu. Jadi sebelum ini kita dah cerita, kita dah belajar berkaitan adab-adab kita menuntut ilmu dan juga faedahnya. Dan sekiranya kita menuntut ilmu, ada kelebihan yang kita akan dapat pada di dunia dan juga di akhirat nanti. Nah, iaitu yang pertama adalah mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang menuntut ilmu secara dengan niat yang ikhlas kerana Allah taala, insya-Allah Allah akan redha kepada kita kerana kita pergi menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana hendak mendapatkan jawatan ataupun bukan kerana hendak nak dapat duit yang banyak ataupun sebagainya. Kita pergi menuntut ilmu dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan redha kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala mengangkat darjat dan kemuliaan terhadap penuntut ilmu. Jadi anda semua ni pergi sekolah rendah ke, sekolah agama ke, anda pergi menuntut ilmu, secara automatik, secara sedar, secara tak sedar, Allah SWT mengangkat anda semua ke darjat yang paling tinggi. Di mana darjat orang yang menuntut ilmu adalah darjat yang paling mulia. Sesiapa yang belajar, siapa yang menuntut ilmu, insya-Allah Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dan kemuliaan kita berdasarkan apa yang kita lakukan, iaitu kita pergi dengan menuntut ilmu. Yang ketiga, para malaikat akan mendoakan kesejahteraan dan keampunan terhadap penuntut ilmu. Jadi tak cukup lagi kita akan diangkat darjat dan kemuliaan. Para malaikat yang berada di sekeliling kita akan mendoakan kepada kita. Kerana disebabkan kita menuntut ilmu, kita belajar, para malaikat akan mendoakan kesejahteraan, keselamatan dan juga keampunan terhadap kita. Jadi beruntungnya dan betapa hebatnya kita orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Sama ada anda sebagai pelajar ataupun anda sebagai guru ataupun anda sebagai apa-apa saja yang anda sebagai penuntut ilmu ataupun orang yang dituntut untuk mengajarkan ilmu. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan mereka ke jalan syurga.
Sesiapa yang menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan pada anda untuk pergi ke syurga di akhirat kelak nanti. Dan yang kelima, dapat melakukan ibadah dan amalan dengan baik dan betul. Jadi maksudnya sekiranya anda pergi menuntut ilmu, anda menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang cikgu sampaikan kepada anda di dalam kelas, insya-Allah anda akan mendapat ilmu yang berguna kepada anda semua dan ilmu yang betul. Supaya bila anda melakukan suatu perbuatan ataupun anda melakukan ibadah kepada Allah SWT, sekurang-kurangnya apa yang anda buat adalah berdasarkan daripada ajaran ilmu yang baik dan betul. Jadi daripada 5 kelebihan ini, kita dapat simpulkan bahawa pentingnya kita menuntut ilmu, kerana dengan menuntut ilmu kita akan mendapat pahala di sisi Allah SWT dan banyak kelebihan, banyak fadilat yang kita akan dapat dari hanya sahaja daripada kita menuntut ilmu. Jadi, apakah akibat sekiranya anda tidak beradab, sekiranya anda dalam keadaan menuntut ilmu? Jadi, bila anda pergi ke sekolah, anda menuntut ilmu, andai kata anda tidak menumpukan sepenuh perhatian, anda bermain-main di dalam kelas, anda membuat bising di dalam kelas, anda tidak belajar, tidak pergi ke sekolah ataupun sebagainya, anda tidak pergi majlis ilmu, anda membuat bising di dalam majlis ilmu. Jadi apakah akibat dia? Yang pertama, tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid semua kena ingat, menuntut ilmu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sesuatu itu telah dituntut, maka kita kena jaga dengan baik. Kerana sekiranya kita tidak menuntut ilmu dengan baik, sekiranya kita tidak beradab dalam menuntut ilmu, Allah tidak akan memberikan keberkatan kepada kita. Dan hidup kita ini akan sentiasa berada dalam keadaan huru-hara hanya disebabkan kita hilang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dipandang hina oleh guru, rakan dan masyarakat. Sekiranya anda tidak beradab, bukan sahaja Allah SWT tidak suka cara awak buat, malahan apa yang anda lakukan, yang perkara-perkara yang tidak beradab, akan dipandang hina bukan sahaja rakan awak, malah guru awak dan juga masyarakat awak. Jadi kena jaga perlakuan anda sekiranya anda pergi menuntut ilmu. Yang ketiga, mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang mungkar. Bila anda tidak beradab dalam menuntut ilmu, anda secara tidak langsung tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya apa yang anda belajar, dan seterusnya satu hari nanti anda akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang mungkar dan juga tidak baik. Yang keempat, anda akan susah untuk belajar dan beramal dengan apa yang dipelajari daripada gurunya. Jadi andai kata anda tidak beradab ketika anda menuntut ilmu, anda akan merasa susah untuk belajar dan anda akan berasa susah untuk beramal dengannya. Dan yang kelima, segala ilmu yang dipelajari tidak akan membawa manfaat pada dirinya. Walaupun anda tahu apa yang awak belajar itu anda sudah tahu, tetapi disebabkan anda tidak menuntut ilmu, tidak beradab dalam menuntut ilmu, maka apa yang anda pelajari itu tidak akan membawa manfaat kepada anda. Dan itu adalah kenyataan, itu adalah nombor 5 itu bahaya sikit kepada anda. Kerana sekiranya segala perbuatan yang awak tidak diredai oleh cikgu awak, maksudnya kalau cikgu tak memberkati apa yang awak belajar, boleh membawa petanda yang buruk kepada anda. Kerana sekiranya ilmu yang anda belajar itu tidak diberkati oleh guru, maka segala ilmu yang awak pelajari tidak akan membawa manfaat kepada diri anda dan juga kepada masyarakat awak dan sebagainya. Jadi, sekiranya anda tidak beradab dalam menuntut ilmu, anda akan mendapat dosa dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana majlis ilmu ini adalah sebuah majlis yang suci. Dan tempat menuntut ilmu itu adalah tempat yang suci. Sekiranya anda mengotorkan tempat tersebut dengan perkara-perkara yang buruk, dengan perkara-perkara yang mungkar, anda bukan sahaja mendapat
kemukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malah anda akan mendapat dosanya. Jadi daripada kesimpulan di sini, maka sama-samalah kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Sama-sama kita menjaga adab ketika kita hendak menuntut ilmu dan juga ketika kita pergi ke majlis ilmu. Dan daripada itu, maka tamatlah sudah kita pembelajaran berkaitan dengan bab yang ke-6. Ustaz berharap kepada anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua. Dan sebaik-baiknya, seelok-eloknya, amalkanlah segala adab-adab yang Ustaz telah ajarkan kepada anda semua, pada khususnya bila anda naik sekolah nanti. Ataupun bila anda hendak pergi ke majlis ilmu, jagalah adab ketika anda berada di sana. Jadi segala yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.